rawatlah hati. Kerana kalau tak mampu merawat hati, kita bunuh diri dong. Lelaki dan perempuan harus mampu merawat hatinya sendiri sebelum mampu membangun hati dan cinta kepada yang berada di sisinya. Mudah-mudahan poligami bukan polemik untuk mengangkat manusia itu tidak adil, tapi poligami hadiah dari Allah untuk mereka-mereka yang tertakluk atas kecacatan tertentu. Tak punya anak, tak sehat, tak mampu menyelamatkan dari penderaan, menyelamatkan akidah dan sebagainya. Dengan ciri-ciri ini sahaja, tuan-tuan dibenarkan melayari perahu poligami dengan penuh keimanan, dengan penuh tanggung jawab untuk merasa nikmatnya syurga di dunia dan juga di akhirat. Andai kata sengsara di dunia, nafsu haywaninya. Tetapi kalau seawal pembinaan perkahwinan itu diasaskan aku berkahwin untuk membuktikan aku ini hamba kepada Allah di pihak suami dan di pihak isteri, maka kalau si suami begitu keadaan pada perkahwinan yang pertamanya meminta izin untuk berkahwin kali yang kedua, maka tanya kepadanya, kalau abe kahwin dengan hamba sebab diharamkan yang tiga kan, dia kata tak haram pasal Kelantan. Kalau abang kahwin dengan saya dulu sebab abang nak buktikan kehambaan abang kepada Allah Ta'ala, dan kita sama-sama membuktikan, bersama-sama berkongsi rasa hamba kepada Allah. Sekarang abang nak berkahwin dengan perempuan yang kedua itu kerana apa? Kalau kerana kehambaan kepada Allah, maka untuk membuktikan saya ini hamba Allah, saya benarkan abang. Tetapi kalau abang berkahwin sebab nafsu, maka tolonglah kembali kepada prinsip pertama kita tadi. Kita berkahwin untuk sama-sama bantu-bantu ke arah melestarikan pengabdian kita hanya kepada Allah. Kalau begitu sifatnya, insya-Allah poligami ini sesat. Cuma saya rasa, doktor, dalam kursus-kursus perkahwinan ni tak ditekankan aspek aku berkahwin kerana ingin membuktikan pengabdian kepada Allah. Itu kunci kerosakan umat Islam dalam isu poligami, sehingga dimanipulasikan oleh orang-orang kafir itu. Saya bukan ahli panel, tak layak saya untuk jadi ahli panel, moderator pun tak apa. Kita ada soalan-soalan lagi untuk dinyatakan, untuk kita ajukan. Banyak lagi pendapat yang ingin kita kongsikan bersama ahli panel. Tetapi kita beri peluang kepada hadirin-hadirat yang hadir di Dewan yang mulia ini. Kita memberi kesempatan kerana kita menjemput pakar motivasi yang terkenal di Malaysia ini. Dan maknanya saya rasa kalau ada di kalangan anda semua yang ingin mengambil kesempatan untuk bertanya sebanyak mana soalan, sehingga ruang yang ditentukan sampai 11.45 barangkali, sebelum kita buat pengusungan penutup, maka kalau ada, saya angkat tangan dulu. Siapa yang rasa ada yang ingin bertanya? Tuan angkat tangan dulu, kita purata. Saya adjust timing. Sila bagi kerjasama. Dan rugilah kalau kita mengambil kesempatan ini kerana seorang pakar yang sudi untuk berkongsi segala pengalamannya selama berpuluh-puluh tahun dalam dalam menangani permasalahan umat ini. Maka kalau kita datang, saya tak mengambil istifadah daripada beliau. Okey, saya ulang soalan siapa yang ada rasa-rasa ingin bertanya. Pada pandangan doktor, keperluan untuk seorang wanita itu bekerja selepas dia tamat belajar. Sebab biasanya kalau kita tengok ibu bapa ni dia mengharapkan anak dia bekerja selepas tamat belajar, sedangkan dari sudut syariatnya wanita ini tidak ada keperluan untuk ada kerja yang tersendiri. Yang kedua, bagaimana untuk mengimbangi antara bagi seorang ibu yang bekerjaya, bagaimanakah cara untuk mengimbangi antara kerjaya dan juga tugas hakiki sebagai seorang ibu untuk mendidik anak-anak? Terima kasih. Kita kumpul soalan. Tak nak tanya sangat. Tapi tak apa, di kita saya pun bertanya juga. Kerana soalan yang tadi siapa rasa nak tanya kan, saya rasa nak tanya. Tapi sekarang ni saya nak bertanya betul-betul. Iaitu berkenaan dengan masalah poligami sedikit. Tentang poligami ni mungkin timbul satu masalah yang mungkin dihadapi oleh sebahagian para suami, iaitu
mendapati isteri-isteri mereka ataupun orang suami ni mendapati isterinya agak cengeng ataupun agak garang. Okay? Jadi dia takut kalaulah dia menyuarakan keinginannya untuk berpoligami walaupun kerana Allah, takut juga nanti isterinya yang garang itu akan dengan emosi yang ada dan sebagainya, dan memang pun fitrah wanita itu tidak berapa suka kepada poligami. Jadi bila dia mungkin kegarangan wanita itu menyebabkan kesejatian lelaki tadi agak cair. Sebagaimana respon dari para panel sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jarbani bin Haji Sufyan daripada Jabatan Pengajian Dakwah dan Pimpinan. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajukan soalan saya kepada Ustaz Izhar. Bagaimana Islam menjawab berkenaan dengan persoalan kematangan bagi seorang lelaki, dan seterusnya membawa satu contoh yang paling ideal menjawab berkenaan dengan persoalan kematangan. Itu soalan saya. Wassalamualaikum. Okey, kali ruang Keperluan bekerja. Kebanyakan kita sudah disuntik dari kecil lagi, kamu belajar pandai-pandai jadi rajin, dapat kerja besar, bagi gaji dekat mak. Ini nostalgia yang menghantui setiap pelajar. Kedua, kalau kamu belajar rajin-rajin, kamu pandai, masuk universiti tak kerja, apa gunanya pergi universiti? Kerana masyarakat belum mampu melihat bahawa isteri yang bijaksana itu sangat penting untuk membangun generasi. Yang dilihat, bila ada ijazah tak kerja, paling koman, kata orang Perak. Tak benar, tak boleh. Atas desakan dan keperluan kemahuan masyarakat ini, maka setiap ahli masyarakat terdorong selepas masuk universiti harus bekerja. Perkataan harus itu pertama, kita ada keperluan fizikal, kedua ada kehendak masyarakat, ketiga kehendak keluarga, keempat memenuhi senario hidup seorang mahasiswa. Dianggap tidak berharga ijazah kalau tak kerja. Ini anggapan yang harus ditipiskan kalau tak boleh dibuang. Kerana kebanyakan kita didorong untuk belajar kerana kerja, maka adalah kurang wajar mengatakan kamu tak boleh kerja. Okay? Tapi kalau orang Korea dan Jepun membuat syarat dalam budayanya, sebab itu dalam budayanya, wanita yang sudah berkahwin berhenti kerja, itu ada budaya. Kamu besar mana pun gaji, bercantik mana pun kerja kamu, hebat mana pun kamu, bila kahwin stop kerja. Ini budaya yang sudah terbina. Tapi tak ada di Malaysia. Sebab itu kerana apa? Semua lelakinya, saya nak cari yang kerja le, kan senang, gajinya banyak. Kalau seorang mana cukup. Kerana fenomena-fenomena ini sangat melonjak dalam masyarakat, maka semua lelaki mencari, cuba angkat tangan orang yang memilih isteri tak bekerja, angkat tangan. Bayangkan dalam puluh-puluh 2 orang yang angkat tangan, membuktikan data saya tepat. Atas dorongan ini, saya mohon kepada semua puteri yang sudah jadi calon-calon pekerjaan. Pertama, bekerja adalah wajib kerana kita belum ada orang yang tangguh. Kerana kita tak semestinya buat keluar ya turun kahwin. Kita menjelajah cari pengalaman dulu. Dan pengalaman ini akan mematangkan kita untuk membuat pemilihan. Maka bekerja dulu sebelum anda berumah tangga. Kerana ini hadiah untuk orang tua. Okay? Tetapi pilihlah kerja-kerja yang membuat anda tidak terganggu untuk jadi isteri. Sekarang sudah ada online, lagi banyak kerja yang boleh dibuat. Kedua, bekerjalah dengan konsep kerja sendiri. Sebab itu saya merasa sangat bahagia setelah bersara diizinkan Allah. Kerana bekerja sendiri ini sangat membenarkan. Ruang-ruang memilih what God say, what you wish and what God wish. Sebab itu ramai orang bagi komplimen, doktor lebih muda setelah pencen. Yes, rupanya umurnya tetap juga mengurang untuk dekat dengan Tuhannya. Betul? Maka sekali lagi, kalau memilih kerja, saya diizinkan contoh anak sendiri. Anak saya chemical engineering. Dia dapat kerja tawaran 10.000 gajinya dengan Selam Beja, sebuah syarikat minyak daripada barat. Gaji 10.000, tapi kerjanya di pelantar. Di pelantar minyak tengah laut. Tak ada air putih. Tempat solat tak ada. Jadi dia bagi tahu setiap interview. Okay? Tak ada air putih untuk ambil wuduk dan tak ada tempat solat. Sebab petak-petak ni cukup untuk meja kamu sahaja, untuk tempat bekerja sahaja.
Maka saya pesan dengan anak saya, cerita dengan anak saya, bukan pesan. You take the job, you get the money, but you lose your God. Okay? Kalau kamu dekat dengan duit, kamu rasa kamu bahagia, kamu rasa bahagia tak berpisah dengan Allah. Cakap kena jamak sekejap. Kalau besok kamu, sebab dia perempuan, kamu akan mengandung, pasti kamu akan kahwin. Bagaimana kamu nak pergi ke pelantar kalau kamu sedang berat mengandung? Bagaimana kamu nak susukan anak kamu kalau kamu di pelantar? Dengan persoalan-persoalan ini, mengingatkan, saya kata biar gajinya kurang, tetapi kesempatan jumpa Allahnya tetap maksimal. Kesempatan berkhidmat untuk keluarganya tetap maksimal. Dia mampu masak untuk keluarganya, dia mampu kemai rumah untuk keluarganya. Maka pilihan-pilihan ini harus dibuat percaturan kepada setiap anak yang ingin bekerja. Saya pernah memberikan anak pertama saya ke pengurusan teknologi. Dia pernah berhenti kerja setahun selepas dapat anak satu. Sebab anaknya sakit lebih banyak dari sehatnya. Saya kata kalau kamu nak anak lagi satu, you got to stop working. Kerana dia tak mampu mengurus kerja dan anaknya. Anak duduk dengan nursery. Maka dia ikut perintah itu. Akhirnya setelah anaknya besar, dia bekerja semula. Dan kerjanya dapat pilihan. Memilih bekerja mula pukul 10 pagi, tidak pukul 8 pagi. Balik pukul 6 petang, masih sempat maghrib di rumah. Artinya, if you choose to have God with you, sebagai first priority to choose your job. Okay? Untuk memilih pekerjaan, pilih dulu Allah izin atau tidak, sesuai atau tidak, Islami atau tidak budayanya. Jangan sampai, dia juga pernah interview dengan satu syarikat dari Korea. 4 kali interview dan kali keempat tinggal dia seorang dengan 2 orang, tinggal dengan seorang Chinese candidate dengan dia. Ikut keputusan, ikut semua kemampuan, she's the best, kata penemu. The only difference ialah kamu pakai tudung, dia tak pakai tudung. Are you willing to take out your scarf? If you willing to take out your scarf, I choose you, not her. Simple syarat. Keluar dari bilik interview, anak saya menangis. Kenapa saya kata? Sebab syarat yang diberikan sangat-sangat tidak bermaruah. Okay? Saya tak nak sebut syarikatnya. Kalau anda mengejar gajinya, mengejar posisinya, mengejar jawatan, kamu terungkai dari Allah. Yang menjadikan istri jadi pacaca marba di rumah, bila pekerjaannya tidak sesuai dengan fitrah seorang istri dan fitrah seorang ibu, fitrah seorang wanita. Sebab itu saya kata, you lose your job, but you still have your God. Kalaupun tak dapat kerja, umat mampu bagi kamu makan, kamu jangan susah hati. That's the last sentence to her. Ella dapat bekerja dengan UPM. Akhirnya sekarang sedang buat PhD di Michigan State University. Yakin betul Allah itu hebat untuk orang-orang yang dicintainya. Oleh kerana tak cinta dan tak merasa cinta Allah, kita sanggup jual akidah kerana kerjaya. Okay? Pegawai bank saja duduk di kantor bank saja, masih interview pakai tudung, lepas interview tudungnya hilang, hanya duduk di front desk. Kerana syarat bank tak boleh pakai tudung puan. Bagaimana anda cinta dengan Allah? Kalau ini berlaku, kerja apa pun tidak membuat berkah hidupnya, dia tidak akan membuat bahagianya baik di jannati. Bagaimana nak mengimbang? Mengimbang, soalan kedua, mengimbang bermakna what is your choice? Apa pilihan anda? Sebab itu ia akan na'budu wa ia akan nasta'in. Padamu aku sembah, padamu aku mohon pertolongan. Kenapa 17 kali masih kelang kabut nak pilih apa? Ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Maka kekuatan Al-Fatihah adalah teragung. Kalau kita faham Al-Fatihah itu, ya Allah, maka tidak akan membuat kita terabai dalam mana-mana. Makanya pilihlah kerjaya sekali lagi. Pertama, dalam kerjaya taati perintah Tuhan, walaupun itu perintahnya bos. Kebanyakan yang berlaku di mana pun, di kilang, di pejabat, dia takut dengan bos, lagi takut dengan Tuhan. Sebab itu pengalaman saya jadi ketua jabatan. Saya bagi tahu, saya tolong sign prestasi anda untuk anda cemerlang. Sebab itu saya mohon semasa anda bekerja, tolonglah tutup kepala anda, supaya dosanya saya tak tanggung. Sebab prestasi anda di tangan saya, dengan izin Allah. Jadi saya mohon, oleh kerana saya mengambil kira kebajikan anda di sini, di pejabat ini, semua urusan anda saya yang jawab.
Makanya saya mohon tolong selamatkan saya dari dosa tambahan. Bila Anda tidak tutup aurat.